Sri menyifatkan kehilangan pesawat Malaysia Airlines itu sebagai misteri kerana ia tidak pernah berlaku dalam Maya is just moments old. Yang telah menunjukkan komitmen tinggi sejak awal lagi. Datuk Seri menyifatkan kehilangan pesawat Malaysia Airlines itu sebagai misteri kerana ia tidak pernah berlaku dalam sejarah penerbangan dunia. Ia terutama apabila sistem telekomunikasi pesawat dipadamkan dan kaedah pencarian untuk mengesan pesawat belum pernah diguna pakai. Meskipun kita belum berhasil setakat hari ini, tetapi kerajaan berazam untuk meneruskan usaha pencarian tersebut dengan kerjasama rakan-rakan kita dari negara-negara lain, terutama sekali negara Australia yang telah menunjukkan komitmen yang luar biasa membantu Malaysia mencari pesawat yang dimiliki oleh kita. Sementara itu, perbincangan tiga pihak antara Malaysia, China dan Australia di Canberra pagi tadi berjalan dengan baik. Justru Malaysia berterima kasih kepada Australia dan China kerana terus komited membantu dalam usaha mencari MH370 yang kini sudah memasuki fasa baharu. Menurut Pemangku Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, usaha mencari yang sudah memasuki hari ke-57 itu dianggap semakin mencabar kerana kawasan pencarian diperluas dengan penambahan beberapa aset dari Australia, China dan Amerika Syarikat. Operasi yang dijalankan kini sangat fokus dan dirangka dengan teliti serta berada pada landasan yang betul. I would just like to concur and confirm the trilateral discussions this morning went very well, and it is very important that we have this meeting at a very important juncture in our search for MH370. The fact that Australia, Malaysia and China have got together with a very strong delegation from the three nations to discuss and chart the way forward is testimony of the commitment in what we have promised to the families especially, that the search will go on. I take this opportunity to thank on behalf of the Malaysian government and the Malaysian people and the passengers of MH370, the Australian authorities, especially Angus Houston specifically, in all the efforts that Australia have shown in conducting the search. And I also like to take the opportunity to thank China, especially in our dealings and engagements with the families in Beijing. As we move on to the new phase, what was discussed this morning is very structured, it is very focused, and I believe that we are on the right track. The meetings, as Deputy Prime Minister indicated just now, there is a sense of urgency. The first meeting is due on Wednesday, and the way forward between the three nations especially gives an opportunity for other nations, institutes, research institutes and third parties to come on board this unprecedented search. Dalam pada itu, pencarian kini akan dipergiat di dasar laut-lautan Hindi Selatan termasuk untuk memetakan kawasan pencarian. Timbalan Perdana Menteri Australia Warren Truss berkata pemetaan demografi lautan dijangka mengambil masa 6 minggu kerana sebahagian besar kawasan itu tidak pernah dibuat pemetaan sebelum ini. Dan Rabu ini, Malaysia, China dan Australia akan mengadakan rundingan bagi membincangkan fasa seterusnya pencarian MH370 di selatan Lautan Hindi. Perjumpaan itu juga bagi membincangkan lebih lanjut semua data yang sudah diperoleh pasukan penyiasat dan pencarian setakat ini. A number of phases will process concurrently as we move into this new stage. Meetings will commence on Wednesday in Canberra with international experts to analyse all the data and the information
that has been collected so far that is likely to help us identify the path of MH370, together with all of the data that has been accumulated during the search itself. Other meetings will look at the same time as to what assets might be required and available for the next stage of the search. One of the key elements of the next stage will be to undertake more detailed oceanographic mapping of the area of the search area. Much of this area has never been mapped, and so it will require a significant effort for us to understand the ocean floor in that area. It's expected that bathymetric capability will be obtained to start surveying this prospective search area over the next 4 to 6 weeks. Dan bagi Menteri Pengangkutan China Yang Chuantang, negaranya tidak akan berputus asa dan berhenti membantu mencari MH370 di selatan Lautan Hindi. China sedia maklum dengan cabaran dan kesukaran yang ditempuhi dalam pencarian fasa baru itu yang meliputi kawasan pencarian yang lebih luas. Justru kerajaan negara itu akan terus komited untuk menyalurkan bantuan terhadap misi berkenaan. 关于新阶段的水下搜寻工作， 我们将按照此次会议达成的共识，继续坚持搜寻工作不停滞、不间断、不放弃、不松懈的原则，积极地与澳、马双方加强合作，全力参与常态化的搜寻。 For the subsurface search in the new phase, we will continue to search in accordance with the consensus reached at this meeting and assure that the search will not be interrupted, not be suspended, not be given up, and not be slacked. And with all these principles, China will further the proactive cooperation and participate in the search in the new phase. Baik saudara, dua maut dalam kemalangan ngeri melibatkan sebuah lori, dua buah kereta dan sebuah van di kilometer 29 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru berhampiran Kampung Sungai Ikan. Manakala 4 lagi cedera parah dalam kemalangan 10.50 pagi tadi itu. Dalam kejadian itu, pemandu lori Muhammad Ghani Embong, 44 tahun dari Kampung Tok Ba, Wakaf Mesira Tepuh dan pemandu kereta Rohaiza Yusof, 35 tahun dari Kampung Baru Rumuda, Marang meninggal dunia di tempat kejadian. Lori itu yang tidak membawa sebarang muatan dan menuju ke pusat bandar raya itu dipercayai dipandu laju lalu terbabas dan berempuh 3 kenderaan di laluan bertentangan sebelum terjatuh ke dalam gaung. Daripada arah Terengganu ke Kuala Besut ada 3 biji. Jadi dia hantam langgar kereta yang tengah. Yang depan tu tersangkut je. Lepas tu lori kereta van tu kena belah kanan ya. Lepas tu kena belah kiri. Dua terbabas masuk gaung. Dua mana berbabas. Lori dengan Maybe itulah. Mana masa tu jalan basah lah. Jalan basah. Memang hujan renyai-renyai. 2 buah jentera bomba diketuai Ketua Balai Bomba Kuala Terengganu, Kamarul Biza Kasim bersama 12 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian. Kemalangan itu berlaku sebuah lori itu jatuh ke bawah gaung. Dan anggota kita berjaya untuk menghampiri kawasan tersebut dan dengan bantuan sebuah ekskavator menstabilkan lori tersebut dan seterusnya kita dapat mengeluarkan mangsa. 4 mangsa yang cedera parah dikejarkan ke bilik kecemasan Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Seorang warga emas ditemui mati dipercayai lemas lepas terperangkap dalam kebakaran di kebun kelapa sawit miliknya di Kampung Tok Fakir, Mercang semalam. Dalam kejadian 3 petang itu, mangsa Wan Abdullah Wan Ibrahim, 95 tahun, ditemui cucunya Azmi Damak, 38, dalam keadaan tertiarap di kebun miliknya dan didapati terdapat kesan lecuran di muka, bahu dan kaki.
Menurut cucu mangsa, kebiasaan datuknya keluar pada waktu pagi untuk membersihkan kebunnya dan akan pulang pada waktu tengah hari untuk makan di rumah salah seorang cucu. Penduduk kampung kemudian bertindak mencari selepas dimaklumkan mengenai kehilangannya. Saya keluar pagi. Lepas tu adik kita telefon kita tu, dia kata tak buat tak balik lagi. Lepas tu kita balik, kita pun mandi-mandi, pergi tengok benda tu tak ada. Sementara itu, Pegawai Gerakan Operasi Bomba Terengganu Ismail Mat Hassan yang dihubungi mengesahkan hampir 50% anggota badan mangsa terbakar dan dipercayai telah meninggal dunia ketika ditemui oleh cucunya. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu untuk bedah siasat. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas mengenai kerusi Parlimen Teluk Intan Khamis ini berikutan kematian penyandangnya Siah Leong Peng pada Khamis lepas. Setiausaha SPR Datuk Abdul Ghani Saleh dalam satu kenyataan berkata Suruhanjaya itu menerima pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat pada 9.25 pagi ini berhubung kekosongan kerusi itu. Mesyuarat khas itu yang dipengerusikan oleh pengerusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Mohamad Yusof akan diadakan di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya pada 10 pagi. Mesyuarat itu akan membincangkan mengenai tarikh-tarikh penting seperti tarikh Hari Penamaan Calon, Hari Pengundian Awal, Hari Pengundian Biasa, daftar pemilih yang akan digunakan dalam pilihan raya kecil itu dan persiapan-persiapan lain yang diperlukan bagi melaksanakan pilihan raya kecil itu. Siah 48 meninggal dunia di Pusat Perubatan Universiti Malaya di Petaling Jaya akibat kanser pada 7.30 pagi Khamis lepas. Pada pilihan raya umum ke-13, Siah menewaskan calon Barisan Nasional Datuk Ma Siu Kiong dan calon bebas Moralinggam Kanan dengan majoriti 7,313 undi. Pilihan raya kecil PRK Parlimen 51 Bukit Gelugor. Polis Pulau Pinang menyeru kepada parti politik serta wakil-wakil calon yang bertanding supaya mematuhi peraturan pilihan raya yang telah ditetapkan. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Abdul Rahim berkata polis akan mengambil tindakan tegas bagi memastikan keamanan terpelihara. Tanding dan juga wakil-wakil calon yang akan menghadapi pilihan raya kecil ini supaya mematuhi peraturan-peraturan yang telah sedia ada dan pihak polis tidak agak-agak kalau pihak yang tertentu cuba menggugat keteraman dan juga keselamatan Pulau Pinang. Itu amaran saya. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menerima kunjungan rasmi Tun Abdul Rahman Abbas di Ibu Pejabat Polis Kontingen Pulau Pinang pagi tadi. Datuk Rahim berkata bagi pihaknya akan menggunakan anggota polis yang minima bagi menghadapi PRK Bukit Gelugor berbanding yang sebelumnya. Beliau juga berkata polis akan ditempatkan di kawasan terpilih sejurus selepas penamaan calon bagi memantapkan lagi perjalanan pilihan raya. Parlimen Bukit Gelugor mempunyai sebanyak 82,431 pemilih berdaftar. Sebuah empangan baru akan dibina di Sedili Besar Kota Tinggi Johor bagi menampung sumber bekalan air bersih untuk penduduk daerah Kota Tinggi dan Johor Bahru. Ini kerana bekalan air dari Sungai Johor dijangka hanya mampu keperluan sehingga tahun 2018 ekoran pembangunan pesat kedua-dua daerah berkenaan. Menurut Exco Jawatan Kuasa Kerja Raya, Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Negeri, Datuk Insinyur Hasni Muhammad, empangan baru itu bakal menerima sumber dari loji takungan Sungai Endau. Berikutan itu, Kerajaan Negeri akan mengadakan perbincangan dengan Kerajaan Negeri Pahang bagi tujuan perolehan sumber air itu. Dalam masa terdekat ni, kerana kita tak mahu macam masalah di Selangor bila nak bina langat, nak ambil air daripada Pahang. Jadi kita harap kita dapat memulakan perbincangan dalam masa yang terdekat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Air Sedunia peringkat negeri di Empangan Pontian Ulu Choh. Ketika ini Johor mempunyai 17 sumber empangan air. 2 daripadanya Empangan Bekok dan Empangan Kahang akan dinaik taraf bagi menampung sumber air di negeri ini sehingga 2030.
Jabatan Perikanan menyasar untuk menambah hasil pengeluaran ternakan ikan dalam sangkar kepada 1.4 juta tan metrik bernilai 10.8 bilion ringgit setahun di seluruh negara menjelang tahun 2020. Dan setakat ini hasil pengeluaran industri akuakultur itu mencecah 526,500 tan metrik dengan nilaian sebanyak 3.1 bilion ringgit setahun. Ketua Pengarah Jabatan Perikanan, Datuk Ahmad Sabki Mahmud berkata, ke arah itu beberapa kaedah dan pendekatan akan digunakan jabatan berkenaan khususnya dengan memberi latihan kepada peserta seterusnya mempertingkat pengeluaran hasil sangkar. Kira-kira 500 pegawai akuakultur Jabatan Perikanan juga akan digerakkan untuk melakukan lawatan dan pemantauan secara berkala bagi memberi khidmat nasihat kepada peserta. Adalah nikmat. Kalau nak cari tanah baru, laguna baru, lambat masa. So kita tingkatkan produk ini. Caranya ialah kita jumpa penternak, organize dia dalam persatuan dan kumpul maklumat, memahami pekerjaan kita di situ. Beliau memberitahu media selepas menyempurnakan majlis perasmian jeti pendaratan ikan milik Persatuan Penternak Ikan Laguna Semerak di Pasir Putih. Turut hadir Timbalan Pengarah Jabatan Perikanan Kelantan Muhammad Rafi Hassan dan Pengerusi Persatuan Penternak Ikan Laguna Semerak Mustafa Bakar. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad menjangkakan Kelantan akan lebih berdaya saing untuk menarik lebih ramai pelabur khususnya dari negara Korea untuk melabur di negeri itu. Sasaran itu dibuat berikutan Duta Besar Republik Korea sendiri, Cho Byung-jae, memberi jaminan bahawa pihaknya akan membuat tindakan susulan mengenai kolaborasi antara Korea dan Kelantan. Ia setelah mendapat pendedahan mengenai potensi negeri tersebut menerusi lawatannya ke Kelantan selama 2 hari. Walaupun duta negara berkenaan bersama 12 syarikat gergasinya belum mempersetujui apa-apa perjanjian untuk melabur di negeri itu, namun Datuk Seri Mustafa yakin sektor pelancongan dan perkhidmatan dapat ditingkatkan. Keyakinan ditambah dengan penubuhan jawatan kuasa khas penggalakan pelaburan yang berfungsi secara terus ke arah itu. Jadi dari segi targetnya mungkin pelancongan ya dalam bidang perkhidmatan ya, ini belum pasti lagi lah, bergantung kepada susulan yang akan dibuat. Ini lawatan permulaan ya. Kali pertama kita bawa delegasi. Beliau memberitahu pemberita ketika menerima rombongan delegasi negara berkenaan di Darul Falah Jeli. Setakat ini lawatan delegasi dari Korea itu antara lawatan terbesar ke Kelantan. Sementara itu pendedahan awal yang diberikan termasuk melawat ke Halal Park di Pasir Mas memberi idea kepada delegasi berkenaan untuk mengkaji peluang yang boleh diterokai sekaligus menyeimbangkan produk yang boleh dihasilkan oleh Kelantan kepada komuniti mereka. And the Kelantan cannot be the exception. So with the proper, policies and with the proper support at the local and federal level, of course, I think we can achieve the kind of growth we want to have here. For the future, for near future, we need to continue to come here again to study more further on the potential areas for the investment. Dalam perkembangan lain, Duta Besar Republik Korea menyangkal insiden pesawat MH370 menjejaskan pelancong Korea ke Malaysia. Sebaliknya, mereka menyokong dan menghormati apa jua dilakukan kerajaan. We have expressed our, sadness and so on, and we have dispatched 2 aircraft just to support that RN search and rescue operation. Pandu Puteri di seluruh negara diharap akan terus mengorak langkah berperanan lebih aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Isteri Perdana Menteri yang juga Yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Datin Sri Rosmah Mansor, mahu mereka membuktikan Pandu Puteri mempunyai misi dan visi yang boleh diterjemahkan melalui khidmat bakti. Saya mempunyai kepercayaan penuh dengan adanya kerjasama dan sokongan erat semua pihak. Ahli-ahli Pandu Puteri akan terus berkhidmat kepada masyarakat setempat kerana ahli-ahli Pandu Puteri semuanya serba boleh. Yang penting, ahli-ahli Pandu Puteri sekalian perlu bijak menangani perubahan serta menyesuaikan diri mengikut keadaan persekitaran
peka terhadap perubahan, mempunyai semangat sense of belonging dan sentiasa bersiap sedia. Jelas Datin Sri Rosmah, tindakan ini akan mendukung aspirasi untuk menjadikan Pandu Puteri sebagai persatuan yang efektif, berfikir di luar kotak dan sentiasa maju ke hadapan. Budaya sukarela harus dilestarikan di kalangan ahli agar sikap bertanggungjawab, prihatin, peka, disiplin serta penyayang dapat disemai terutama di kalangan anak gadis di negara ini. Datin Sri Rosmah berucap di Majlis Perasmian Pandu Puteri Turun Padang Cawangan Institut Pendidikan Guru di Ibu Negara. Baik saudara, teruskan bersama kami selepas ini untuk mengikuti perkembangan setempat di kawasan anda. Juga lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan juga Perlis, semuanya selepas ini. Spotlight 2014. Concert Spotlight 2014 di bawah khas oleh 5 3 The Music. GST adalah cukai kepenggunaan yang dikenakan bagi setiap peringkat perniagaan. GST akan menjadikan sistem percukaian negara lebih efektif, efisien, telus dan mesra perniagaan. Banyak barangan asas tidak dikenakan GST, antaranya beras, tepung, gula, minyak masak dan banyak lagi. Pengangkutan awam, yuran pengajian, perkhidmatan perubatan, pembelian dan penyewaan rumah kediaman juga tiada GST. Lebih 160 negara telah melaksanakannya. GST untuk manfaat kita semua. Dengan GST, kita membangun dan maju bersama. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi maklumat berikut. Baik, terima kasih saudara kerana masih bersama RTM mengikuti perkembangan semasa negeri-negeri melalui berita wilayah. Sabah akan memulakan perkembangan lintas langsung negeri-negeri petang ini. Sabah berpotensi menjadi pelopor industri kenderaan berat dan masalah fizikal smash diambil tindakan antara laporan yang disediakan. Laporan lanjut kita bersama Emran Azmi Rosli. Silakan Emran. Terima kasih Kamal dan Norela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sabah berpotensi menjadi pelopor industri kenderaan berat negara berikutan kewujudan peluang dan penggerak industri itu di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Raymond Tan Choo Kiah berkata kewujudan syarikat Bumiputera Tempatan berasaskan pembuatan dan pembinaan pelbagai jenis kenderaan terpakai dan baharu untuk pasaran tempatan dan antarabangsa mempersiapkan Sabah menerokai bidang tersebut. Beliau berucap dalam pelancaran produk terbaru Saleh Truck and Trailer Manufacturer Sdn Bhd Set Tipping Semi Trailer di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan pembantunya Datuk Bolkiah Ismail. Pemeteraian perjanjian dengan 3 syarikat pengeluar kenderaan berat dan pengeluar tayar terbesar dari China akan memperkukuhkan lagi kemampuan dan keupayaan syarikat terbabit memacu pembangunan ekonomi negeri. Datuk Raymond berharap kejayaan syarikat itu menjadi perangsang dan dorongan kepada lebih banyak syarikat Bumiputera Tempatan Sabah dalam memperluas skup pasaran, seterusnya menerokai sektor ekonomi berskala besar. Kementerian Pelajaran akan mengambil tindakan susulan terhadap masalah infrastruktur fizikal di Sekolah Menengah Sains Sabah SMES secepat mungkin. Berucap ketika sambutan ulang tahun ke-30 Kelab Alumni Sekolah Berasrama Penuh Sabah SMES di Ibu Negeri, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Mary Yap Kaincing berkata bahagian sekolah berasrama penuh dan cemerlang di bawah kementeriannya sudah diarah turun padang dan memeriksa keadaan fizikal sekolah terbabit. Teks ucapan beliau disampaikan setiausaha sulitnya Nazlia Ali. Datuk Mary juga melahirkan rasa puas hati kerana SMES dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta alumninya menggunakan seluruhan betul untuk menyuarakan isu fizikal sekolah itu sambil memberi jaminan perkara tersebut akan diberi perhatian.
Walaupun keadaan fizikal sekolah Smash ketika ini tidak memberi keselesaan, beliau yakin pihak sekolah dan para pelajar akan terus cemerlang dalam akademik seperti tahun lalu di mana Smash antara sekolah kedua terbaik mencatatkan keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2013 dalam kalangan sekolah berasrama penuh di seluruh negara. Masyarakat berbilang kaum di negeri ini diminta membuang sifat hasad dengki dan amarah membuta tuli untuk membentuk sebuah komuniti cemerlang menerusi kerjasama antara semua kaum. Perbezaan siasah termasuk pendapat perlu diketepikan dengan mewujudkan sikap berganding bahu, toleransi dan kepakaran dalam membangunkan negeri ini. Berucap merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Iban Dayak Tawau, Menteri Belia dan Sukan Datuk Taufik Abu Bakar Titingan berkata konsep permuafakatan dan menghormati kepelbagaian kaum haruslah dijadikan asas utama oleh semua rakyat berbilang kaum demi mencapai perpaduan dan kemajuan yang dihajati. Teks ucapan beliau dibacakan Naib Ketua UMNO bahagian Tawau, Nizam Abu Bakar Titingan. Datuk Taufik yang juga wakil rakyat APAS memberitahu masyarakat berbilang kaum di Sabah juga perlu menerima perbezaan yang ada pada setiap kaum serta berganding bahu untuk menjayakan program transformasi kerajaan. Perbicaraan hari ke-37 kes keganasan di Sabah awal tahun lepas. Pasukan keselamatan yang melakukan operasi pembersihan di sebuah rumah di kampung Tanjung Batu Lahadatu pada 6 Mac tahun lalu melepaskan tembakan ke arah penceroboh yang berada di rumah berkenaan. Saksi ke-26 pemimpin Skuadron Regimen 4 Kor Amor Diraja Malaysia, Meja Muhammad Nasir Aziz memberitahu mahkamah tembakan itu dilepaskan kerana beliau ternampak seorang penceroboh yang berada di anjung rumah terbabit menembak ke arah pasukannya. Meskipun tiada kedengaran bunyi tembakan dilepaskan penceroboh, beliau yang ketika itu berada dalam kereta perisai tentera APC percaya tembakan telah dilepaskan ke arah pasukannya. Meja Nasir menjawab pertanyaan timbalan pendakwa raya Muhammad Dasuki Mokhtar. Meja Nasir berkata beliau melepaskan 3 pusingan tembakan dari bawah hingga ke arah dinding rumah terbabit dan telah menyebabkan seorang penceroboh terbunuh. Berikutan keadaan yang tidak selamat, pasukannya membiarkan sahaja mayat itu sebelum kembali ke markas taktikal. Perbicaraan di hadapan Hakim Stephen Chung bersambung esok. Keluarga besar Barisan Nasional BN terus tingkatkan amalan semangat kekeluargaan bersama ahli-ahli parti komponennya. Ketua UMNO bahagian Beaufort Isnin Haji Ali Hasni berkata ia antara inisiatif berterusan BN untuk memastikan agenda perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat sentiasa dilaksana dengan berkesan dan menyeluruh. Beliau ditemui media selepas merasmikan penutupan program Hari Keluarga UMNO dan kempen daftar ahli UMNO di Padang Pekan Menumbuk. Isnin menyifatkan penganjuran program ini komitmen UMNO bersama parti komponen BN meningkatkan jumlah keahlian di samping mengukuhkan keupayaan parti itu dalam memperjuangkan masa depan rakyat. Sejumlah 207 borang keahlian UMNO diterima dalam majlis ini. Persembahan vokal yang mantap dan bertenaga membawa tuah kepada Atnalia apabila muncul juara kategori terbuka pertandingan akhir Sugandoi Keamatan peringkat daerah Tuaran yang berlangsung di Dewan Masyarakat Tun Hamdan, Tamparuli. Atnalia merebut kejuaraan itu melalui kecantikan semula jadinya selain persembahan mantap dan menyampaikan 2 lagu dalam dialek tempatan, Ralan di Otopot dan Pason Kuma Kopusan. Naib Johan dimenangi Vianika dan Shen. Bagi kategori Dazanak, juara dimenangi Rion Baxter Rudy menerusi lagu Sugandoi dan Rati Dopisaan. Sementara tempat kedua dan ketiga dimenangi Cece Bakil dan Chrissy Elvira Matius. Manakala kategori Songkotaun dimenangi Siti Bandaron menerusi lagu Saumul Umul Mandadiau dan Kasalakayan Bambarayon. Naib Johan dan tempat ketiga milik Deli Surag dan Alisa Martin. Kesemua mereka menerima hadiah wang tunai serta piala iringan. Hadiah disampaikan Ahli Parlimen Tuaran Datu Madius Tangau. Pertandingan ini adalah sempena Pesta Keamatan tahun ini. Ya, saudara, sekian dulu bahan berita wilayah dari Kota Kinabalu. Untuk berita selanjutnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Kamal dan Nurlela. Silakan. Terima kasih, Imran. Baik, saudara, untuk perkembangan berita dari Sarawak pula, kita bersama Damia Kasan Remaja di Kuching. Ya, silakan, Damia.
Terima kasih Kamal dan Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal keempat persidangan Dewan Undangan Negeri DUN ke-17 berlangsung dengan penuh adat istiadat pagi tadi. Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang baru, Pehen Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Dimulakan dengan perarakan masuk panji-panji, majlis berlangsung dengan upacara menyanyikan lagu Ibu Pertiwiku yang diiringi pancaragam polis diraja Malaysia. Pehen Sri Taib seterusnya berkenan memeriksa kawalan kehormatan melibat 105 anggota dari Batalion ke-11 Pasukan Gerakan Am diketuai Pegawai Pemerintah Perbarisan DSP Moribund Manju. Sidang Dewan kali ini memperlihatkan dua rang undang-undang bakal dibentangkan, iaitu rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2013-2014 dan rang Undang-Undang Pusat Biodiversiti Sarawak Pindaan 2014. Sebanyak 6 usul turut akan dibentangkan. Sidang Dewan turut menerima sebanyak 319 soalan dengan 220 daripadanya melibatkan soalan lisan, manakala 99 secara bertulis. Dewan akan berlangsung selama 8 hari mulai hari ini hingga 15 hari bulan. Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Pehen Sri Abdul Taib Mahmud dalam ucapan perasmian mesyuarat pertama bagi penggal keempat persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-17 menekankan pentingnya persefahaman dan perpaduan yang telah lama wujud di Sarawak. Jelas Pehen Sri Taib, persefahaman dan perpaduan ini harus dikekalkan mengikut cara, acuan dan adat resam yang tersendiri. Tambah beliau, sungguh pun rakyat datang dari latar belakang dan kepercayaan yang berbeza, namun dapat bersama-sama meraihkan dan mengambil bahagian dalam pelbagai acara kebudayaan yang mengukuhkan lagi perpaduan. Perbezaan adat resam dalam kalangan pelbagai suku kaum inilah yang menjadi tunjang kekuatan dan keunikan negeri Sarawak. Oleh itu, Pehen Sri Taib menyeru agar perpaduan kaum di Sarawak dikekalkan dan dipertahankan bagi menjamin keharmonian dan kesejahteraan rakyat dalam meneruskan agenda pembangunan negeri Sarawak. Usaha untuk membangunkan kawasan penempatan rumah panjang di Sungai Arif Balingan sebagai kawasan eko-pelancongan atau inap desa disifatkan sebagai satu idea yang positif. Namun beberapa faktor penting berkaitan jalan perhubungan ke kawasan tersebut, fasiliti dan kemudahan di rumah panjang perlu dibangunkan terlebih dahulu. Respon tersebut disampaikan oleh Ahli Parlimen Selangau, Datuk Joseph Entulu Blaun semasa berucap di Majlis Perasmian Penutup Pesta Udang Rumah Anas Kuala Arif Balingan, Anjuran Pergerakan Pemuda Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Kakus. Ini katanya sesuai dengan lokasi tersebut yang mempunyai keindahan alam semula jadinya, terutama di sungai itu yang kaya dengan habitat udang sebagai tarikan para pemancing. Nanti kita akan ngadu ke program eko-pelancongan tu, ia nak uliah Mekah-Mekang. Ati Mekah-Mekang datul kita nya ada kumai orang angat tai anu ya. Au. Nyala nak manah ya. Nyala atul mana-mana the plan kita mana-mana. Beliau yang juga merupakan menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata jalan perhubungan kekuasaan rumah panjang di situ masih belum sempurna. Maka beliau akan mengarahkan satu kajian strategik untuk pembinaan jalan perhubungan kekuasaan tersebut. Aku kai berjanji madah kena boleh tahun tu tahu ke tahun sitiknya ni lah. Tang nangka alah mai projek jalan alun Kuningan ada cara bukai ngagai rumah angguk kia nampung kia amat kenyak dah. Kini rumah panjang di Sungai Arif itu hanya masih boleh dihubungi melalui jalan ladang sawit yang kemudiannya menaiki bot dengan tempoh perjalanan hampir 2 jam dari Pekan Tatau dekat Bintulu. Idea menjadikan 4 buah rumah panjang di Sungai Arif sebagai kawasan eko-pelancongan dan inap desa disampaikan oleh pengerusi Jawatan Kuasa Pesta Udang Jampi Jabu. 4 rumah panjang yang dicadangkan termasuk Rumah Anas, Rumah Mambang, Rumah Laja dan Rumah Cuat. Malah beliau turut mencadangkan kawasan sungai tersebut digazetkan sebagai bebas daripada aktiviti penangkapan udang yang menggunakan cara elektrik dan racun. Ini katanya bagi memastikan habitat tersebut tidak musnah dan pupus kerana udang merupakan punca pendapatan penduduk di kawasan tersebut melalui penangkapan secara tradisional sahaja. Ketua Polis Daerah perlu berada di lokasi kejadian agar dapat mengeluarkan arahan dengan baik dan tepat dalam menentukan tindakan selanjutnya, terutama kepada pegawai bawahan. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Senior DCP Datuk Wira Muhammad Sabtu Osman tanpa berada di lokasi dan dengan hanya mendapatkan maklumat terkini menerusi telefon, agak sukar untuk mengetahui keadaan sebenar sesuatu kes.
Pesuruhjaya Polis itu berucap pada majlis serah terima tugas Jawatan Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak Jalan Badruddin. Ketua Jabatan Pengurusan IPK Sarawak, Datuk Dr. Chai Kim Chung, kini memangku Jawatan Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak menggantikan SAC Datuk Loh Hong Sun. SAC Datuk Loh yang sudah lebih 6 tahun bertugas di Sarawak, pada mulanya sebagai Komander Brigade Pasukan Gerakan Am pada 2007 dan kemudiannya Timbalan Pesuruhjaya bermula 2010 akan bertukar ke Kuala Lumpur sebagai Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur. Pada sidang media, Datuk Loh menyifatkan komunikasi dan koordinasi berterusan antara pihak polis dan pelbagai pihak merupakan jalinan kerjasama terbaik bagi mengurangkan kadar jenayah. Ini telah membolehkan Sarawak berada pada kedudukan ketiga terbaik bagi seluruh negara dalam usaha pengurangan kadar jenayah. Bulan Sabit Merah BSM merupakan pertubuhan kemanusiaan yang terbesar dan telah menyediakan khidmat bantuan tidak mengambil kira bangsa, agama dan kepercayaan. Berucap pada majlis sambutan ulang tahun ke-60 Bulan Sabit Merah Cabang Miri di Miri, pengerusinya Tan Sri Dr. Josh Chan berkata, selama 60 tahun BSM Cabang Miri telah berkhidmat dengan berteraskan platform yang kukuh membantu mereka yang memerlukan bantuan. Jelasnya, selain bertindak balas dengan cepat dalam sebarang kecemasan yang memerlukan khidmat persatuan tersebut, beliau berharap semua ahli termasuk generasi muda supaya terus melaksanakan tanggungjawab dalam mempertahankan nama baik persatuan dalam melaksanakan aktiviti kemasyarakatan. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan sijil kepada seramai 38 ahli Persatuan Bulan Sabit Merah yang telah berkhidmat lama selama 20 tahun. Baik saudara, sekian sahaja sumbangan bahan berita dari Sarawak pada petang ini dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Kamal dan Nolela. Silakan. Baik, terima kasih Damai Cassandra Manja dengan laporan dari Sarawak itu tadi. Dan seterusnya kita beralih ke Perlis untuk mengikuti laporan dari sana. Silakan rakan penyampai Nur Aziah Ahmad untuk laporan penuh dari Perlis. Silakan. Aziah, silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kita teruskan bahan berita wilayah dari Perlis untuk petang ini. Jabatan Pertanian Perlis mensasarkan pengeluaran harum manis bagi musim ini sebanyak 70 metrik tan. Jumlah itu meningkat sekali ganda berbanding tahun lalu 35 metrik tan. Pengarah Pertanian Perlis Zulkifli Amin Mat Jusof berkata, sasaran itu hasil pengeluaran daripada 3 ladang harum manis milik jabatan itu, iaitu di Ladang Bukit Bintang, Bukit Bintang 2 dan Bukit Temiang. Menurutnya, walaupun harga harum manis meningkat daripada RM15 sekilo kepada RM18 bagi harga ladang, namun permintaan yang diterima amat menggalakkan, terutama dari penggemar harum manis. Harum manis popular di Perlis dan hanya terdapat di negeri ini. Hasil daripada cuaca yang mengizinkan walaupun kita menghadapi kemarau panjang, tapi berkat kita punya sistem pengairan yang kita ada, kita sedikit mampu menampung kemarau yang panjang tersebut. Dalam pada itu, Jabatan Pertanian menubuhkan pasukan pemantau bagi mengelak penipuan jualan harum manis oleh segelintir peniaga. Ia dijalankan dengan kerjasama Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, PPDNKK, Polis dan Jabatan Kesihatan. Universiti Teknologi Mara UiTM Perlis akan menjadi perkampungan sukan utama kepada kira-kira 4,000 atlet dan pegawai semasa Sukan Malaysia Sukma ke-17 bermula 24 Mei ini. Rektor UiTM Perlis, Profesor Datuk Dr. Ahmad Rizwan Abdul Rahman berkata, pihaknya menjalankan persediaan rapi dari aspek penginapan dan fasiliti bagi memberi keselesaan kepada atlet dan pegawai terlibat. Katanya seramai 400 pegawai keselamatan juga akan ditempatkan sepanjang kejohanan berlangsung. Ia bagi memastikan aspek keselamatan di tahap yang terbaik. Bagi pihak kita telah memperbaiki beberapa kemudahan seperti memastikan bilik air tidak rosak, bekalan air tidak putus dan tempat tinggal yang bilik kediaman untuk atlet selepas bersukan dapat berehat. Dan saya rasa tidak ada masalah kalau mereka datang dengan tujuan untuk bersukan.
UiTM juga menjadi bapa angkat kepada acara sukan bola sepak, menyediakan fasiliti dan 3 buah padang bagi acara sukan itu. Tidak sekadar bertanggungjawab menjaga soal keselamatan, anggota keselamatan negara juga tidak lupa untuk menunaikan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Antaranya menerusi program menderma darah yang diadakan. Program yang berlangsung di Mes Pegawai Kanan Polis ini merupakan anjuran Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan kerjasama Hospital Tuanku Fauziah HTF Kanga. Ketua Polis Perlis Datuk Zul Aznam Harun berkata, seramai 300 anggota dan pegawai dari kedua-dua pasukan dijangka akan menderma darah. Okey, daripada program ini juga kita mengharapkan program ini akan mencetuskan menjadi pencetus kepada bukan saja pihak Angkatan Tentera dan PDRM untuk tampil menyumbang kepada tabung darah. Malah kita berharap dengan adanya program ini juga dia dapat menjana penerima-penerima daripada kalangan jabatan-jabatan lain termasuk dari kalangan orang awam. Program ni bagus antara polis dan ATM. Sepatutnya ia diteruskan kalau boleh tiap tahun. Kalau itu orang bagus lah. Dia patut diteruskan lah kemudian supaya untuk membantu ramai. Turut hadir Timbalan Komandan 504 Askar Wataniah Lieutenant Colonel Zulfaqar Abdul Wahid. Sekian bahan berita dari Perlis, kembali semula bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Eno Azia, terima kasih. Baik, saudara, kita ke laporan meteorologi bersama Sarimah Sulaiman di sana. Silakan Sarimah. Silakan. Terima kasih Kamal dan Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kita mulakan laporan cuaca petang ini dengan meninjau terlebih dahulu imej satelit terkini yang mana pada ketika ini kelompok awan lebih tertumpu di sekitar bahagian semenanjung berbanding di Sabah dan juga Sarawak yang kurang litupan awan. Dan ini dapat diperhatikan melalui imej radar terkini yang mana pada ketika ini hujan dan ribut petir sedang berlaku di beberapa negeri di semenanjung, iaitu di sekitar negeri Kedah, Pulau Pinang, di negeri Perak melibatkan di kawasan pedalaman, daerah Laut Matang dan juga Selama, di sekitar daerah Manjung dan juga Perak Tengah. Bagi negeri Selangor, keadaan cuaca yang sama juga turut berlaku di sekitar kawasan pedalaman, di sekitar daerah Kuala Selangor, Petaling dan juga Kelang. Di wilayah Pertuan Kuala Lumpur juga pada ketika ini sedang berlaku hujan. Manakala bagi negeri Sembilan pula pada ketika ini keadaan cuaca hujan dan ribut petir tertumpu di sekitar daerah Jelebu, Seremban dan juga Tampin. Di negeri Melaka juga pada ketika ini keadaan cuaca hujan di hampir kebanyakan daerah. Manakala bagi negeri Johor pula pada ketika ini hujan lebih tertumpu di sekitar bahagian barat negeri Johor, begitu juga di sekitar daerah Segamat. Di negeri Pahang, keadaan cuaca yang sama juga turut berlaku di sekitar kawasan pedalaman. Begitu juga di satu dua tempat melibatkan di sekitar daerah Pekan dan juga Rompin, yang mana keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga awal malam nanti. Kita tinjau pula keadaan cuaca di negeri Sabah. Pada ketika ini keadaan cuaca di negeri Sabah tidak hujan di kebanyakan bahagian. Begitu juga di wilayah Persekutuan Labuan. Manakala bagi negeri Sarawak pada ketika ini keadaan cuaca juga tidak hujan di kebanyakan bahagian. Sebelum kita kembali ke bilik berita di Angkasa Puri, kita tinjau terlebih dahulu ramalan cuaca untuk esok bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Baik, terima kasih Sarimah Sulaiman dengan laporan cuaca sebentar tadi. Baiklah Kamal, kita ke berita seterusnya. Baik Lela. Esok genap setahun pemerintahan Kedah diterajui Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir. Pelbagai perancangan pembangunan akan dilaksanakan bagi memastikan taraf ekonomi negeri dan taraf hidup rakyat meningkat. Ya, salah satunya membina sebuah lingkaran lebuh raya di bahagian barat negeri itu yang menghubungkan Perak Utara sehingga ke Bukit Kayu Hitam.
Menurut Datuk Seri Mukris, pembinaan lebuh raya itu penting, apatah lagi dibina melalui kawasan pendalaman di Sik dan Baling yang akan merancangkan lagi kegiatan ekonomi kepada penduduknya. Tanpa menyatakan kos pembinaan lebuh raya tersebut, ia sekaligus dapat mengatasi masalah kesesakan kenderaan di Lebuh Raya Plus yang sedia ada. Saya kira cukup dengan perancangan. Daripada tahun 2014 ini sudah tiba masanya untuk kita melaksanakan. Kalau tidak, kalau lama-lama sangat nanti rakyat akan tertanya-tanya apa yang dah berlaku sejak setahun ini. Jadi saya ingat lepas 1 tahun kita dah bersedia untuk melaksanakannya. Okey. Beliau ditemu bual dalam rancangan Selamat Pagi Satu Malaysia di Alustar. Sementara itu, dalam memastikan peningkatan pendapatan kepada petani, kerajaan juga telah menyalurkan RM2.2 bilion bagi membina semula sistem perparitan yang sempurna, khususnya di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA. Ini kerana sistem pengairan yang digunakan sejak awal 60-an tidak lagi sesuai digunakan kerana sudah rosak dan mendap serta menghalang pengairan air ke sawah. Beliau percaya dengan sistem pengairan yang baru, pengeluaran padi dapat ditingkatkan sehingga 8 hingga 10 tan metrik setan berbanding 3 hingga 5 metrik setan. Kerajaan negeri juga telah memperluaskan kawasan industri di Kulim High Tech Park KHTP di Kulim. Pembukaan lebih 406 ekar membuka peluang kepada pelabur asing dalam pelbagai sektor perindustrian. Turut menjadi perhatian pembangunan otomotif di Gurun. Pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan ini secara langsung membuka peluang pekerjaan khususnya kepada rakyat negeri Kedah. Bagi rakyat, mereka berharap agenda pembangunan dan ekonomi dapat diteruskan dalam membina sebuah negeri yang maju, aman dan makmur. Mereka yang ditemui di Alustar juga turut mengharapkan barisan pimpinan kerajaan negeri bekerja kuat dalam memastikan perancangan membangunkan negeri itu dari segi prasarana dan taraf hidup rakyat dapat direalisasikan. Ketokohan itu kita boleh nampak cara kepimpinannya, mungkin kerana berjiwa muda kan, dia memandang dari segala sudut. Dia memandang sudut belia dan juga seluruh rakyat lah di dalam negeri Kedah ini, dan terutamanya pembangunan lah, nampak ada perubahan. Harap beliau akan dapat membawa lebih pembangunan bagi negeri Kedah dan dapat memajukan negeri Kedah standing setaraf dengan negeri-negeri yang lain. Sementara itu, Ketua Pemuda Gerakan Kedah Tan Kiang Liang berkata, kesungguhan Datuk Seri Mukris membangunkan negeri Kedah sudah menampakkan hasil. Harapan saya adalah untuk kerajaan Barisan Nasional di negeri Kedah menunaikan semua akul janji yang telah dibuat semasa pilihan raya umum. So apa yang penting adalah jangan menjadi macam kerajaan PAS lalu yang menabur banyak janji tetapi tidak melaksanakan. Datuk Seri Mukris dilantik Menteri Besar Kedah pada 6 Mei tahun lalu apabila Barisan Nasional berjaya mengambil alih tampuk pemerintahan dari PAS selepas memenangi pilihan raya umum ke-13. Gabungan Mantap Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan Kelantan berjaya menupaskan sindiket pengedaran dadah jenis syabu dan pil yaba terbesar di Kelantan. Sindiket berkenaan dipercayai memperoleh bekalan dadah dari Thailand untuk diseludup masuk ke negara ini melalui jalan darat menerusi pintu masuk utama sempadan. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik PDRM, Datuk Nur Rashid Ibrahim, 7 lelaki berusia 24 hingga 48 tahun ditahan. Ini termasuk 2 lelaki warga Thailand dan 5 lagi lelaki warga tempatan ditahan dalam serbuan serentak di lokasi berasingan di Baco, Rantau Panjang, Kampung Kota dan Ceras pada 1 Mei lalu. Turut ditahan seorang anggota polis berpangkat kopral untuk membantu siasatan. Jelasnya, hasil tangkapan ini juga berjaya merampas sebanyak 19.31 kg syabu, lebih 6,000 biji pil yaba, 15 biji pil ekstasi dan 1.73 gram ketamin. Sindiket ini mempunyai jaringan di Thailand, mempunyai tenaga kerja di kawasan Pantai Timur, khususnya Kelantan, dan juga dia punya ibu pejabatnya di Kuala Lumpur.
Beliau menyatakan perkara itu dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kota Baru. Jabatan itu turut menyita pelbagai aset termasuk 5 buah kereta dan 1 unit motosikal bernilai kira-kira RM1 juta. Kesemua mereka ditahan reman 7 hari untuk siasatan di bawah Seksyen 39(B) Akta Dadah Berbahaya 1952. Susulan penemuan mayat seorang bayi lelaki yang ditemui di tepi tali air Jalan Dusun Muda di Kota Baru petang semalam. Polis kini menjalankan gerakan mengesan seorang wanita memakai jubah hitam dan bertudung merah bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Kota Baru ACP Azham Uthman berkata, siasatan awal mendapati pada jam 6.30 petang, wanita terbabit dilihat dalam keadaan mencurigakan ketika berada di kawasan berkenaan. Mayat bayi cukup sifat itu dijumpai seorang lelaki pemotong rumput pada jam 7 petang. Mayat bayi lelaki itu dibalut dengan selai tuala dalam beg kain berwarna oranye. Mayat bayi yang masih bertali pusat dan tidak mempunyai sebarang kecederaan fizikal itu dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru untuk pemeriksaan lanjut. Sementara itu, menurut seorang saksi, Rutirah Zulkifli, ketika kejadian, beliau baru pulang dari tempat kerja dan bergegas ke tempat kejadian bertindak menghubungi polis. Jadi macam mana keadaan mayat baby? Bayi tu dia meniarap lah. Memang tak ada siapa-siapa sentuh pun. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu diminta tampil membantu siasatan. Baik saudara, bagi mengangkat martabat seni warisan muzik tradisional Cak Lempong, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Negeri Sembilan JKKNNS mengadakan konsert ekstravaganza Cak Lempong. Ia menggabungkan 50 orang pemuzik moden dan tradisional. Menurut pengarah JKKNNS Muhammad Razi Omar, konsert yang menggabungkan lagu-lagu moden dan tradisional itu diadakan selama 2 hari berturut-turut. Ia turut melibatkan beberapa artis terkenal termasuk Datuk Hatan, Musli Ramli, Yanzen, Mus Mei, Waris dan Asmidar. Untuk pelaksanaan program ini, sebenarnya kita melihat bagaimana Cak Lempong itu boleh kita angkat untuk dijadikan sebagai salah satu daripada alat muzik tradisional yang boleh kita angkat ke peringkat lebih universal atau lebih global. Dengan kita mengangkat muzik daripada Cak Lempong ini, dengan secara tidak langsung mereka boleh mengenali alat muzik Cak Lempong dan juga boleh memahami bagaimana alat muzik Cak Lempong ini diadun dalam satu melodi supaya dia menjadi satu melodi yang indah. Bagi jurulatih Cak Lempong JKKN Muhammad Hairi Abdul Halim, selain bengkel Cak Lempong, inisiatif pihak JKKNNS adalah bagi menarik golongan muda mengetahui muzik tradisional dengan lebih dekat. Antara salah satu cara yang Jabatan Kebudayaan sendiri buat untuk membuka lagi mata orang luar terhadap Cak Lempong. Jadi dengan cara-cara sebeginilah yang kita adakan ekstravaganza Cak Lempong, kan. Collaboration di antara muzik moden dan muzik tradisional. Baik, kita beralih ke laporan sukan bola sepak Liga Super. Selangor gagal merampas kedudukan teratas Liga daripada Pahang selepas kadar seri tanpa jaringan dengan Terengganu malam tadi. Beraksi di laman sendiri, Selangor turun dengan misi memburu 3 mata bagi memintas Pahang yang berkelebihan 1 mata berbanding Merah Kuning. Disaksikan lebih 10,000 penonton kedua-dua pasukan, aksi hamba dipamerkan Selangor maupun Terengganu di awal permainan. Pelawat pimpinan Haji Abdul Rahman Ibrahim sekali-sekala melakukan serangan balas pantas ke kubu Red Giants dan mereka hampir di depan pada minit ke-20. Namun percubaan menarik ini sekadar terkena palang gol. Tersentak dengan percubaan berbahaya pelawat, Selangor menggandakan asakan mencari gol. Babak kedua, perlawanan tambah rancak apabila tuan rumah mempunyai deretan peluang keemasan untuk meraih kemenangan. Paulo Rangel yang digandingkan dengan Afiq Azmi di penghujung saingan berpeluang mencetak nama selaku penjaring namun berjaya dikeluarkan pertahanan lawan. Sehingga 90 minit permainan, tiada jaringan dihasilkan kedua-dua pasukan sekaligus sekadar berkongsi 1 mata.
Selangor kekal di tangga kedua di belakang Pahang dengan 28 mata. Hanya dibezakan dengan Jaringan, sementara Terengganu di tangga keempat dengan 24 mata. Dalam perkembangan berasingan, JDT bakal menurunkan pemain import baru dari Brazil dan Argentina dalam pertemuan separuh akhir pertama bertemu Pahang malam ini. JDT akan menggunakan khidmat pemain kelahiran Brazil, Marcos Antonio Elias Santos bagi mengisi posisi pertahanan tengah yang ditinggalkan by Haki Kaizan. Pemain berusia 30 tahun itu sebelum ini menyarung jersey kelab berpangkalan di Jerman FC Nuremberg selain berkhidmat dengan Rapid Bucharesti, Belenenses dan Auxerre. Turut diperkenalkan penyerang baru berasal dari Argentina, Jorge Pereira Diaz berusia 24 tahun. Pemain yang bermain untuk kelab Atletico Lanús itu dikatakan memiliki bakat yang hebat dan kemampuan menggelecek yang menakjubkan. Confiança mesmo sempre, tenho procurado feito meu trabalho todos os dias que o treinador tem pedido e, como sempre, temos que pensar a partida seguinte e conseguir a vitória que nós vamos. Menjelang perlawanan separuh akhir pertama Piala FA di antara Johor Darul Takzim JDT dengan Pahang malam ini. Faktor keselamatan menjadi keutamaan polis Johor. Secukupnya dan menentukan pertandingan bola sepak berjalan dengan lancar. Saya juga ambil kesempatan ini menasihatkanlah penyokong-penyokong, behave yourself. Datuk Muhammad Mokhtar berkata demikian di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor, Johor Bahru. JDT akan bertemu Pahang dalam aksi separuh akhir pertama. Baik, setakat ini perkembangan sejam berita wilayah edisi 5 Mei 2014. Dan saudara, visual konsert extravaganza Cak Lempong di Dewan Kebudayaan Seremban menutup paparan hari ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Berita wilayah terus kepada anda.